Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. So hari ini gempak seluruh negara. Ya, dikatakan Akmal ditahan polis. Itu antara kerana tajuk-tajuk keratan media berita yang kita terima, sehingga perkara ini dispin fakta yang sebenar oleh geng-geng kaki fitnah. Tidak lain tidak bukanlah ya daripada geng-geng walaun-walautin, cyber trooper Perikatan Nasional dan sebagainya. Jadi sahabat semua, mari kita lihat ya pencerahan daripada Lokman Adam apa sebenarnya yang berlaku ya berkaitan dengan Akmal yang baru saja sampai di airport antarabangsa Kota Kinabalu, diiringi ke balai polis. Adakah beliau ditahan? Adakah beliau digarik? Ya, ini yang menjadi persoalannya. Jadi mari kita dengar ya pencerahan daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah pun dibawa oleh pihak polis ke Balai Polis Kota Kinabalu untuk mengambil keterangan. Kena faham bahawa ini bukan satu tangkapan untuk direman dan sebagainya. Dr. Ashraf Wajidi tadi telah pun menghubungi Dr. Akmal, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dr. Wan Roshdi, Datuk Seri Wan Roshdi juga telah menghubungi Dr. Akmal. Maknanya hari ini Dr. Akmal saudara diambil keterangan bukan ditahan di lokap Jadi kawan-kawan tak perlu bimbang, selepas memberikan keterangan beliau akan dibebaskan insyaAllah. Itu mengikut apa yang telah diperkatakan oleh dua orang pemimpin kita setelah menghubungi Dr. Akmal. Jadi keterangan yang diambil ini pun telah dispin oleh pihak-pihak tertentu. Kononnya kita dah tak boleh pertahan kalimah Allah. Ini tak benar sama sekali tuan-tuan. Keterangan yang diambil oleh pihak polis ialah berdasarkan dua laporan polis yang dibuat. Ke atas Dr. Akmal. Memang kalau ada laporan polis, pihak polis kena siasat. Bila pihak polis siasat, dia akan ambil keterangan semua yang terlibat. Orang yang direport, dia ambil keterangan. Orang yang buat laporan polis juga akan diambil keterangan. Kalau ada saksi-saksi tambahan, juga akan diambil keterangan. Ini prosedur biasa, proses biasa. Dulu kalau zaman Muhyiddin, zaman Mahathir dulu, kalau saya dipanggil, ada orang report polis ke atas diri saya, ataupun ada laporan yang polis buat ke atas diri saya, kita bukan setakat kena tahan, kita kena lock up, dan kita diambil keterangan. Ini bezanya lah tuan-tuan. Jadi pada yang risau tu tak perlu risau. Ini satu prosedur biasa pihak polis untuk melengkapkan kertas siasatan. Sekiranya apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal tu tidak menyalahi undang-undang, maka tidak ada masalah. Dr. Akmal tidak akan didakwa di mahkamah. Jadi saya nak betulkan balik, kalau ada orang kata Dr. Akmal ditahan kerana beliau mempertahankan kalimah Allah, adalah tidak benar. Tidak benar sama sekali. Okey, tak ada masalah. Negara ni negara demokrasi dan Islam agama persekutuan. Apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal dalam usaha mempertahankan kalimah Allah tidak salah. Ini pun satu betul ni. Ni satu lagi seorang ni, boykot pun salah. Madano sungguh. Ini puak-puak lahabau walaun ni tuan-tuan. Sekali lagi cuba untuk memutabelitkan ataupun untuk spin. Sebenarnya pun tak betul. Dia ditahan bukan kerana memboykot kekemat. Itu pun bukan. Nah, boykot kemat itu urusan individu. Tidak ada siapa yang melarang tuan-tuan untuk mengambil tindakan sikap sebagai individu. Nak boykot ke nak apa, itu tuan-tuan punya pasal.
Dulu zaman Datuk Seri Ismail Sabri lagi dahsyat. Dia suruh boykot semua kedai Cina, kan? Tak ada pun dia ditahan, kan? Jadi janganlah diputar belitkan cerita kononnya Dr. Akmal ditahan kerana dia mempertahankan kalimah Allah. Kita ni kerajaan Islam, tuan-tuan. Kita kerajaan di bawah payung Kebaudulian Maha Mulia daripada Kebaginda dan Tuan Agong. Kita cuma nak pastikan semua orang tidak mengambil tindakan yang melampau. Ada 1-2 report yang mengatakan kononnya Dr. Akmal melampau. Jadi ini biar pihak polis siasat, dan akhirnya Jabatan Peguam Negara akan tentukan sama ada kes ataupun tidak, boleh didakwa ataupun tidak, ada strong case, boleh menang ataupun tidak. Kalau ada pendakwaan, ya, kita semua kena hadap kalau ada pendakwaan. Pemimpin-pemimpin UMNO dulu pun kita sentiasa tak lekang, sekejap kena masuk dalam, sekejap kena duduk lokap, sekejap kena dakwa. Itu biasa. Ini asam garam kehidupan. Kita harap Dr. Akmal teruskan perjuangan, buat benda yang betul. Kalau bab kalimah Allah ni, apa yang dia buat dalam mempertahankan kalimah Allah, benda ni bagi saya betul, dan kita akan pertahankan beliau. Okey, kita berpindah kepada soalan lain. Silakan. Okay, Datuk. Ya. Nampaknya Hisham Jalil Hidup lagi Hisham Jalil. tidak habis-habis lagi nak komen berkenaan dengan hal Ehwal UMNO. Siap buat live tentang Presiden UMNO. Apa komen Datuk dalam hal ini? Pertama sekali, saya tengok Hisham Jalil ni, saya pun dah rasa macam kesian lah. Saya kesian dengan dia. Tak habis-habis nak cakap tentang keluarga UMNO. Tak habis-habis nak cakap dengan nasib UMNO. UMNO okey. Lebih okey sekarang ni tanpa kamu. Kalau ada kamu, memang UMNO tak okey sangat. Tapi semenjak kamu dah tak ada, semenjak kamu dah rajin naik pejabat bersatu ni, UMNO makin hari makin okey. Bukan seperti mana yang kamu gembar-gemburkan kononnya selagi UMNO ada Datuk Seri Zahid Hamidi, selagi itu UMNO akan ditolak. Saya nak tanya dengan Hisham Jalil, dia jadi barua siapa ni? Dia nak buang Datuk Seri Zahid, dia nak gantikan dengan siapa? Apa jaminan bahawa kalau ada orang lain ganti Datuk Seri Zahid ni, dia akan diterima kembali ke dalam UMNO? Tak ada jaminan. Kalau mulut kamu tu mulut longkang, kerja tak hari-hari asyik bekerjasama dengan bersatu, kerjasama dengan wakil atuk ni, buat perjumpaan sulit dan sebagainya, hari-hari fikir macam mana nak menjatuhkan UMNO, tak ada siapa akan ambil kamu balik. Ini nak beritahulah. Kalau Datuk Zahid tak ada pun, belum tentu kamu akan diterima balik. Kalau nak masuk UMNO balik, buat cara nak masuk UMNO balik. Berhentilah daripada turun naik pejabat bersatu tu. Lepas tu, dia nak nampakkan konten dia ni ada wow factor, dan nak tunjukkan dia ni masih relevan. Dia guna pula alasan ada orang UMNO atau pemimpin UMNO datang jumpa dia. Beritahulah siapa. Saya cabar dia. Beritahu siapa. Dan saya nak beritahu bahawa Hisham Jalil ni memfitnah. Kononnya ada larangan untuk orang-orang UMNO ni daripada berjumpa beliau. Semenjak bila? Wallahi wa billahi wa tallahi, tuan-tuan, ini satu fitnah. Tidak ada sesiapa pun yang melarang daripada MT UMNO ni untuk berjumpa dengan Hisham Jalil. Tak ada. Jadi sebelum dia sembang tentang pemilihan UMNO 2026, baik dia komen tentang pemilihan parti-parti yang mesra dengan beliau hari ni. Macam contoh idola dia pernah berkata, Melayu mudah lupa. Dia kan sekarang ni idola dia Mahathir, tuan-tuan. Dulu dia Makiamu Mahathir kau-kau. Sekarang ni Melayu mudah lupa ni dah jadi idola dia. Ungkapan ni paling sesuai. Melayu mudah lupa ni sebenarnya Hisham Jalil. Dia adalah seorang yang cukup mudah lupa. Dia lupa apa yang Mahathir buat pada bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia lupa apa yang Khairuddin Abu Hassan buat, pergi seluruh pusuk dunia, buat report ke atas Datuk Seri Najib. Dia lupa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin
pertahankan jawatan tu. Dia dah umum dah dia letak jawatan. Tapi kenapa dia tiba-tiba dia tak jadi nak letak jawatan? Dia sendiri Muhyiddin sendiri mengesahkan bahawa ianya kerana setelah berbincang dengan Puan Sri Noraini, dia mengambil keputusan tak jadi nak letak jawatan. Dan dia beritahu pula, tuan-tuan tahulah siapa yang berkuasa. Dia sendiri beritahu. Ini parti yang hari ni mesra dengan Hisham Jalil ni. Itu sebab saya pun heran juga. Saya tengok kawan saya Nordin, Kori selalu ada kat mahkamah. Tapi dalam masa yang sama, takkanlah dia orang ni tak tahu. Dia orang selalu ikut Hisham Jalil, duk pergi, takkanlah dia tak tahu Hisham Jalil duk naik pejabat bersatu. So nak ikut apa lagi? Saya nak tanya, bila time Muhyiddin pada ketika tu mengumumkan tak jadi letak jawatan, ada tak tuan-tuan tengok Hisham Jalil buat live mengecam Muhyiddin kerana dengar cakap bini? Ada? Kenapa dia tak buat live bincang isu ni? Saudara, kita tengok bila time apa ni Muktamar PAS 2023, bila mereka memutuskan 5 top post, presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden tidak dipertandingkan, kononnya untuk elak perpecahan. Pandai pula guna alasan perpecahan. Bila parti lain guna alasan ni macam-macam dikritik. Mana kita ada dengar Hisham Jalil duk komen pasal top 5 PAS ni langsung tak ada dipertandingkan. Yang dia sibuk pasal pemilihan UMNO tak dipertandingkan. Pemilihan UMNO tak dipertandingkan sebab apa? Kita baru lepas pilihan raya. Pilihan raya yang lepas tu kita lihat bagaimana keadaan pada ketika itu. PAS bersatu, jolok duit, luar biasa jolok duit. Luar biasa jolok duit. Bagi duit kat pengundi. Kalau kita teruskan, ada 140 orang ketua bahagian mengambil keputusan, kalau kita teruskan pemilihan presiden parti, timbalan presiden parti, maka kejadian yang sama akan berlaku. Duit yang diorang belanjakan untuk beli pengundi tu, duit yang sama hasil daripada judi, hasil daripada meningkatkan special draw daripada 8 kali naik 22 kali. Duit hasil daripada rompakan projek Jana Wibawa yang sepatutnya pergi kepada Bumi Putra, pergi kepada non-bumi sekali. Duit ini akan digunakan oleh mereka yang nak sangat rampas kerajaan ni, tuan-tuan, untuk ambil alih jawatan Presiden UMNO. Untuk letak orang dia, untuk letak gunting dalam lipatan yang bersama dalam UMNO, untuk ambil alih jawatan tu. Itu sebab Datuk Seri Syafiee Tan Sri Patemi, kawan-kawan geng 140 bahagian ini mengambil keputusan mencadangkan supaya jawatan presiden tidak dipertandingkan dan jawatan timbalan presiden pun tidak dipertandingkan. Datuk Zahid pun tak tahulah pasal jawatan timbalan presiden pun Dewan cadangkan. Itu cadangan daripada saudara Syukri, jurucakap daripada Negeri Sembilan. Dan ianya hasil daripada perbincangan 140 orang ketua bahagian. Dan selepas ketua-ketua bahagian ini bagi pandangan dan dibawa ke dalam mesyuarat ataupun perhimpunan agung khas, ataupun perhimpunan agung, dalam ucapan dasar dimasukkan benda tu. Saudara, lebih 95% perwakilan bangun buat standing ovation serta menyokong usul ni. Bila tanya siapa yang tidak setuju jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, hanya beberapa orang, termasuklah Khairi Jamaluddin dengan Syahril Hamdan, yang bangun tersipu-sipu, tuan-tuan, pada ketika itu. Semai Sabri sekejap nak bangun, sekejap tak jadi bangun, sekejap nak bangun, sekejap tak jadi bangun, pada ketika itu. Jadi janganlah, jangan cakap banyak lah. Dia kata dia buat fitnah, kononnya siapa yang nak bertanding jawatan presiden akan dibuang. Saya nak beritahu, Khairi Jamaluddin dibuang, dipecat. Sebab apa?
Bukan sebab dia nak bertanding jawatan presiden. Kan? Dia dipecat kerana kenyataan yang dikeluarkan semasa pilihan raya. Dia kata parti UMNO sesat. Dia kata parti UMNO sudah sakit. Dia reformis. Dia nak lakukan reform. Kerana dia nak dapatkan sokongan daripada geng-geng urban yang berada di Sungai Buloh, yang pro Pakatan Harapan. Dia bantai UMNO, bantai BN. Last kali, kawan-kawan yang bertanding semua kalah. Itu sebab dia kena buang. Hishamuddin Tunusin, kenapa dia kena buang? Bukan pasal dia nak bertanding jawatan presiden. Dia bukan ada telur pun nak bertanding jawatan presiden. Dia dibuang, saya nak beritahu, kerana apa? Dia dibuang kerana saudara, dia telah menghasut, mempengaruhi 10 orang termasuk diri dia untuk khianat parti bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Kalau dia tak buat benda ni, dia takkan dipecat. Dia takkan digantung. Kalau ikutkan kita nak pecat dia. Kan? Tetapi dia hanya digantung. Kerana kalau kita pecat dia, tuan-tuan, itulah yang dia nak. Senang dia melompat pergi ke Bersatu. Undi yang patut, satu undi yang kita ada, boleh dipindahkan kepada Bersatu atau Perikatan Nasional. Jadi Hishamuddin, ini Hisham Jalil kan. Hisham ni, dua-dua Hisham ni teman tak boleh pakai lah, tuan-tuan. Lagi satu, jangan lupa idola dia dulu. Bila idola dia tubuhkan parti Pejuang dan melantik anak kesayangan dia sebagai presiden. Ada kita dengar komen langsung ataupun siaran langsung daripada Hisham Jalil yang membantai idola dia ni. Pergilah buat live, baru steady, betul tak? Jadi saya nasihatkan, janganlah sesuka hati kata orang lain koyak dan minta Presiden UMNO melepaskan jawatan. Saya tengok dia punya live ni, aduh, macam paria lah, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Dia kata dia berbesar hati, sanggup letak jawatan, sanggup letak jawatan dengan syarat Datuk Zahid pun letak jawatan. Kau siapa, Hisham Jalil ni? Kau siapa? Apa standard kau ni nak minta Datuk Zahid letak jawatan? Datuk Zahid menang bertanding tau. Menang bertanding. Bukan sekali dia menang tau. Dia menang 2 kali tau. Dia menang sekali, dia lawan Tengku Razali dan lawan dengan Khairi Jamaluddin dalam pertandingan. Tetapi jangan lupa, dia menang kali kedua tu, itu juga melalui proses undian. Perwakilan yang hadir ke Perhimpunan Agung UMNO telah memutuskan lebih 95%. Ini satu mandat yang cukup besar. Walaupun Khairi Jamaluddin ketika itu berkempen, geng-geng pro Perikatan Nasional, Anwar Musa, Syahidan Kasim, dan sekutu-sekutu semua sekali berkempen pastikan bahawa usul supaya jawatan Presiden Timbalan ni tak berjaya. Tuan-tuan, 95% memberikan sokongan padu kepada Datuk Seri Ahmad Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan kekal sebagai Presiden dan Timbalan. Hari ini puak-puak kecewa ni, tuan-tuan. Mereka kecewa kerana hari ini mereka buat macam-macam untuk jahanamkan parti UMNO ni. Tetapi parti UMNO ni, saudara, masih kekal kerana dijaga oleh Allah SWT. Parti UMNO ni, insyaAllah, saudara, kita tak nafikan bahawa hasutan-hasutan daripada Hisham Jalil, daripada Papa Gomok, Papa Pelantar, si Papu Kari, Ratu Naga, Cikgu Bat, Tun Faisal dan sebagainya. Kita tak nafikan bahawa mereka-mereka ni telah berjaya memperbodohkan ramai orang Melayu, menyebabkan ramai orang Melayu, termasuklah hasutan-hasutan daripada Sanusi dan sebagainya. Ramai orang Melayu yang terkesan, yang lebih percaya kepada Perikatan Nasional. Ada, memang ada, kita tak nafikan tu. Tetapi saudara-saudara, percayalah, 3 tahun ni saya yakin sebelum pilihan raya akan datang, Allah Ta'ala akan tunjukkan kebenaran. Lebih-lebih lagi kalaulah Datuk Seri Najib nanti dapat dibebaskan, saudara, kita akan ada campaign manager yang akan membantu lagi Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan ni. InsyaAllah we will be much more better daripada keadaan hari ni. Kita tak nafikan sekarang ni ramai orang yang rasa tak berpuas hati. Harga barang naik, semua salahkan kerajaan.
Tapi kalau kita tanya dengan dia orang, kenapa punca harga barang naik? Kalau demand tu berterusan, meningkat, demand berterusan, penawaran berkurangan, memanglah harga barang naik. Hari ini ramai orang merungut dan sebagainya. Tapi saya pergi ke tempat-tempat orang buka puasa. Buka puasa dengan harga yang luar biasa, tuan-tuan. Ada yang 100 lebih, ada yang 200 lebih. Harga yang 300 pun ada ni buka puasa ni. Tapi penuh, tuan-tuan. Penuh. Hari semalam saya pergi tengok dekat Selayang. Apa dipanggil dessert. Satu tempat dessert. Orang beratur macam nak pergi menonton bola sepak. Saya betul-betul tak boleh brain. Macam mana berbagai rungutan yang mengatakan susah dan sebagainya. Tetapi budaya membazir, budaya bak kata orang tu lah sangguplah keluar duit untuk lifestyle ni, saudara. Untuk lifestyle ni masih diteruskan. Apa saja yang diviralkan semua dia orang beli. So kadang-kadang kita cuba nak faham, adakah rakyat Malaysia ni betul-betul susah kerana harga barang naik, atau mereka gagal untuk mengawal nafsu mereka bila mana mereka menonton benda-benda yang viral di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Mereka tetap nak kejar benda tu, mereka tetap nak beli benda tu, sampai sanggup beratur berjam-jam, tuan-tuan. Saya kalau tengok semalam tu, saya tak maaf cakap lah, saya rasa macam ramai yang luar biasa gila ni. Minta maaf cakap. Saya kagum lah peniaga kita ni boleh tarik macam tu punya hebat, boleh tarik orang pergi ke kedai dia. Tetapi saya masih lagi susah nak hadam macam mana orang boleh sanggup beratur panjang dan sebagainya. Jadi saudara, kita hidup ni, kita kena pastikan bahawa kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau kita ada 1,000, kita belanjalah kalau boleh 800. Jangan belanja lebih daripada RM1,000. Kalau kita gaji RM10,000, kita belanja RM15,000, tuan-tuan, saudara. Sampai bila tidak akan cukup. Itulah nasihat saya menjelang hari raya ni. Kita berhari raya lah dengan suasana yang bak kata orang tu sederhana, ala kadar. Yang paling penting sekali, komplitkan apa yang patut kita buat sepanjang tempoh bulan Ramadan ni, dan sambung dengan apa yang kita patut buat dalam tempoh bulan Syawal, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam. Ya, yang pertama tadi berkaitan dengan Akmal Saleh. Bukan ditahan, cuma diiringi untuk ke balai untuk diambil keterangan. Kerana adanya 2 laporan polis. Jadi pihak polis ada laporan, mereka buat kerja mereka untuk ambil keterangan dan sebagainya. Berkaitan pula dengan Isam Jalil yang semakin meroyan ini, sahabat-sahabat semua. Sudah hilang jawatan, tiada lagi dalam kepimpinan UMNO sekarang ini, meroyan pula, menyuruh pula untuk Zaid dipecat dan sebagainya. Sedangkan dia sekarang ini begitu bahagia bersama dengan PAS dan juga Bersatu. Itu dia. Walau apapun sahabat semua, rakyat Sabah tetap tidak bersetuju dengan apa yang berlaku sekarang ini, terutamanya dengan keadaan yang boleh dianggap sebagai mengganggu keharmonian, dengan adanya melempar bom botol dan sebagainya. Jadi kita harap benarkan pihak berkuasa untuk mengambil tugas mereka, dan untuk memboikot itu boleh dilakukan, tapi jangan sampai menghasut. Menghasut di Sabah ni, kalau untuk digesa untuk memboikot, biarkan rakyat Sabah sendiri membuat keputusan untuk sama ada mau memboikot ataupun ataupun tidak. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua, itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Jadi sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, dapat berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan,
Tapapun kangkap 2 tahun keinginan dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja para orang dapat channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.